Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali kita bersama dengan Elia dalam Hias. Dan dah tentunya anda di rumah tak sabar-sabar nak tahu apa topik Elia pada hari ini. Dan pada hari ini sangat-sangat interesting juga topiknya. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, okey? Dan untuk hari ini topik berkaitan dengan penggayaan turban. Pemakaian turban bukan sesuatu yang asing bagi wanita moden dan ia semakin berkembang hingga menjadi suatu aliran penggayaan tudung yang popular di kalangan hijabista tanpa mengira batas usia. Jadi untuk topik turban bersama dengan Elia, kita ada Ina dan juga Andini. Selamat datang ke Hias. Terima kasih. Dua-dua ya. Terima kasih. Serentak. Ada janji ke tadi? Okey. Macam biasa, Elia nak tanya dulu dengan Ina lah. Okey. Sebagai seorang wanita yang mengikuti trend semasa, bila agak-agaknya Ina menggayakan turban? Waktu malas ke? Waktu tengah bekerja-kejar dengan masa ke? Macam mana? Saya menggayakan turban ketika saya travel. Sebab senang nak bawa. Dia pinless dan tak meremehkan lah. Tak perlu iron, tak perlu iron, kan? Lilit. Dah siap. Lepas tu bersukan tak? Bersukan juga boleh. Okey, orang katalah kan, style turban ni tak semua orang sesuai pakai and tak semua yang berani menggayakannya. Betul tak? Tak. Ke tak betul? Tak betul. Tak betul ya? Betul tak? Betul. Betul. Bagi Sebab saya, dia tak lah. selalu. Tapi bagi saya taklah. Tak. Sebab dia lebih, actually turban adalah sesuatu yang ringkas. Dan sebab sekarang ni kan wanita yang terutamalah yang sering menggunakan turban, mereka mengejar masa sebab yang kita ketahui wanita sekarang lebih berkerjaya dan dengan menggunakan turban mereka mampu mencepatkan masa mereka, menjimatkan lagi tenaga dan saya pasti dengan rekaan turban yang saya buat ni akan membantu sedikit sebanyak wanita-wanita di luar sana. Dan yang selebihnya, kita akan kupaskan lagi tentang turban. Tapi kembali bersama dengan Ilyas sekejap lagi dalam Hias. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias dan ditemani oleh Ina dan Andini. Yes, kita masih lagi bercerita tentang turban. Dan now it's your turn. Are you ready? InsyaAllah. 1, 2, 3, go. Tak adalah. Okey. Penggayaan turban trendy topik untuk hari ini. Sebelum kita pergi ke arah topik itu ya Andini, apa kata kita kenal-kenal dululah dengan expert kita. Ramai sebenarnya di rumah nak tahu siapa jejaka yang bernama Andini ni. Background dia bagaimana, macam mana menceburkan diri dalam dunia fashion. Cuba ceritakan serba sedikit tentang diri anda. Okey. Saya memula minat, actually saya lebih kepada bidang jahitan dan bermula daripada saya darjah 6 kalau tak silap. Waktu tu saya sering menolong nenek saya tailor kampung. Dan bila hujung minggu memang tak sabar-sabar nak balik kampung sebab nak tolong dia jahit baju, especially time hari raya bulan puasa. Then after habis SPM saya part time di sebuah kedai jahit yang terkenal di Sarawak lah, Formula One Tailor. Tahu. Then after tu saya tengah tunggu result SPM dan keluar je result SPM, saya melanjutkan pelajaran di Politeknik Kuching Sarawak, tapi bukan bahagian jahitan lah. Lainlah bidang, lari bidang. Bahagian akaun. Tapi semangat untuk semangat jahitan tu masih ada dalam diri saya kan. Sepanjang saya melanjutkan pelajaran saya di Politeknik Kuching, saya juga membuat masih membuat part-time jahitan di sana. Tak lupalah, agar tak lupa apa yang belajar kan. Jadi siapakah antara klien-klien waktu tu? Adakah student, lecturer? No. Actually yang saya buat waktu tu adalah saya bawa baliklah bahan jahitan tu ke rumah. Saya punya bos Mandy, waktu saya panggil dia Madam. Dia sering kali membantu saya daripada segi perbelanjaan untuk belanja di Politeknik kan. Tapi dengan cara memberi kerja-kerja untuk saya. Waktu tu saya bagi masa saya siang saya belajar,
malam saya menjahit. Menjahit. Bagaimana tu seorang student nak bahagikan masa dengan kerja juga, dengan belajar juga, susah tak? Actually taklah juga susah. Itu adalah satu kesabaran dan sekaligus ia merupakan cara untuk kita berkarya dan menggunakan masa memperuntukkan masa kita untuk melakukan kerja dan belajar. Dan alhamdulillah sehingga sekarang saya masih menggunakan cara itulah. Tahun 2012 saya membuka kedai sendiri, iaitu Andini by Diman Tailor. 12 Mac 2012 dan alhamdulillah sampai sekarang lah saya masih menggunakan Andini by Diman Tailor sebagai punca utama saya mencari rezeki, dan saya tidak melakukan kerja lain selain daripada membuat jahitan, tempahan jahitan, dan alhamdulillah setiap tahun saya sentiasa ada tempahan, setiap bulan sentiasa ada tempahan. Sepanjang 2012 sehingga sekarang saya telah mengumpul customer sendiri yang merupakan sumber income saya lah untuk especially sepanjang musim perayaan. Wah, lemah lembut je Andini ni sebenarnya. Elia pun rasa macam kan, aku tu lebih kasar ni sebenarnya. Tapi tak apa. Okey, setiap tukang jahit ataupun setiap designer ni mereka ada trademark tersendiri, signature tersendiri. Bagi Andini sendirilah kan, apa signature Andini so that orang tahu itu rekaan daripada Andini. Permulaan saya dalam bidang jahitan 1999 waktu di SPM kan di permulaan saya lebih dikenali sebagai pembuat bead designer. More to bead designer, and then 2012 saya cuba untuk menukar arah sebagai tukang jahit sebenar, dan alhamdulillah saya telah berjaya membuat baju dan memotong baju sendiri dan menjahit sendiri. Dan ada juga kesilapan yang dilakukan, tapi alhamdulillah customer macam still memberi saya peluang untuk saya pelajari apa yang kesilapan tersebutlah. Dan sampai sekarang saya masih bergelar sebagai seorang tukang jahit, dan insya-Allah saya ingin menjadi seorang designer suatu hari nanti. Sebab buat masa ni saya belum menganggap diri sebagai seorang designer, sebab kalau seorang designer dia kena mereka sesuatu yang baru dan bukan copyright dengan barang-barang yang sedia ada lah. Sebab itulah saya rasa saya lebih selesa berada sebagai seorang tukang jahit. Tapi kalau anda di rumah nak tahu, rekaan-rekaan Andini sebenarnya banyak puff di bahu, betul? Yes. Yang Elia pakai. Actually my signature adalah daripada ribbon, dan saya lebih suka kepada western to Malay. Rekaan saya suka sexy bag, ada belahan, tapi masih ada unsur-unsur kemelayuan, ketimuran kita. Sebab saya mau menarik perhatian barat ke timur, bukannya ke timur ke barat. Bukan macam tu. Yes, bukan. Either way lah. Dia di sebaliknya lain kan. Okey. Ingat lagi tak apa rekaan yang mula-mula Andini buat? Okey, rekaan yang mula-mula yang saya buat adalah baju tidur. Baju tidur. Waktu tu saya dah 6. Waktu tu saya dah mula belajar untuk mencari income sendiri, sebab dengan menjahit baju tidur waktu tu arwah nenek saya yang ajar, tapi menggunakan sampel baju. Jadi saya tak boleh ikut sampel baju tu kan, sebab kalau saya still ikut sampel baju tu untuk tahun depan dia makin besar. Betul. And then ikut lagi sampel yang tahun depan makinlah besar. So saya cuba belajar untuk potong di badan sendiri, dan alhamdulillah setakat ni yang turut menerima tempahan baju tidur waktu itu adalah kawan-kawan saya sendiri. Sebab dia cakap cantik lah. Baju tidur. Tak bagi tahu Elia waktu tu. Elia pun dah juga. And then setelah saya tahu tata cara memotong, menjahit baju, saya memberanikan diri untuk mengambil tempahan orang di luar sana, actually customer, dan saya cuba memberanikan diri, sebab kita kalau kita tak cuba, kita tak tahu bakat kita kan. So alhamdulillah dan syukur alhamdulillah sampai sekarang saya
mengupgradekan cara-cara potongan saya, cara-cara jahitan yang saya gunakan setakat ni lah. Sebab tu saya fikir mungkin aku bukan designer untuk mereka baju, tetapi mungkin aku seorang designer yang boleh menukar jahitan, potongan. Yang itulah saya anggap sebagai saya seorang designer, tailor and designer. Sebab every designer ataupun tailor ni mereka ada keistimewaannya tersendiri. Ada yang pandai jahit begini, ada yang pandai jahit begini, ada yang pandai melukis, begitulah kan. Tapi Elia ni satu tu pun tak ada dekat Elia tu, lukis pun tak pandai. Okay. Next step dalam dunia fashion. Agak-agaknya Andini nak try fashion apa lagi? Saya maksud try fashion apa selain daripada baju kurung, selain daripada tu nak try apa lagi? Yang Elia pakai sekarang ni, yang moda-moda pakai sekarang ni kan. Tapi saya nak buat satu yang simple, iaitu sumbu. Sebab sumbu adalah perkataan daripada Sarawak dan saya ingin menggunakan kain pelikat, iaitu kain kita Sarawak ni lah, untuk sebab sumbu adalah seperti turban juga satu yang simple. Begitu juga rekaan sumbu, sebab kita hanya menggunakan teknik ikatan dan tidak menggunakan zip, dan semuanya adalah menggunakan teknik ikatan lah, termasuk baju dia sekali. Dan kita nak tahu lagi lebih tentang sumbu itu, tapi kita kembali selepas ini dalam Hias. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias, ditemani oleh tetamu Elia, Ina dan juga Andini. So, untuk yang segmen yang ketiga, yang last sekali, kita belum habis lagi tahu. Kita ada demo untuk buat turban, tapi tunggu sebentar because kita nak sambung lagi tentang sumbu tadi tu kan. Cuba ceritakan lagi, nak keluarkan fashion sumbu tu. Sumbu tu actually adalah perkataan Sarawak. Kan kalau ada macam pinggang yang diletak getah, tapi untuk potongan yang rekaan yang saya akan buat tu saya tidak menggunakan apa-apa. Cuma ikatan saja. Ikatan saja. Tali itu ada. ke macam mana? Tapi itu sangat selesa sebab semua macam kita kan ada pelbagai saiz kan. Jadi saya hanya gunakan satu saiz je. So semua orang boleh supaya guna. Orang boleh masuk. Faham. Okey. Maybe rekaan ini masih lagi dalam dalam perancangan, proses. Sebab saya tak bolehlah reveal banyak sangat kan. Sebab actually dia bukan di bahagian pinggang je yang sumbu, dia ada di tempat yang lain juga untuk diletakkan sumbu. Kat mana tu? Nantilah kita cerita. Nanti kita cerita. Tak boleh reveal dulu. Sebab itu tak boleh, sebab itu adalah secret. Kita berdua je tahu. Okey, nak cerita balik tentang the highlight of our topic today is tentang turban. Turban sangat ringkas dan mudah digayakan, betul? Yes. Dan tetapi masih lagi ramai yang was-was nak gunakan. Macam Elia pun, Elia rasa macam hari ni terlebih macam Nilofa yang dulu-dulu je. Tapi guys, untuk turban yang hari ini, style yang macam mana Andini nak buat demo? Okay, actually turban yang Alia pakai sekarang dan turban yang ada di sini adalah potongan adalah sama, iaitu 26 untuk lebar dan panjang adalah 30. So saya gunakan teknik untuk material yang digunakan adalah saya menggunakan pelbagai material digunakan, cuma teknik pemotongan itu selanting supaya ia mendapat stretchable untuk mengikatkan dia. So macam ni, ini adalah potongan yang saya buat. Actually potongan adalah tetap sama. So dijahit di tepi ni ya? Yes. Kalau tak jahit pun okey juga, tapi sebab ini signature Andini lah. Untuk dibuatkan ribbon. Sebab ini selain kita buat ribbon, kita boleh buat bunga. Okey. Elia tak tahu boleh buat bunga, guys. Bunga apa tu? Bunga rose? Kalau you tak nak guna pin, you boleh ikat macam ni dulu. Ikut keselesaan kepala lah. Okey. Then kita tarikkan bahagian belakang tu. Sebab ini kan patung, dia ada susah sikit kan. Sebab dia tak. Okey. Dia tak. Are you okey? Nampak? Okey, yang ni kita just okey. Kita pusingkan dulu. Yang ni saya tidak menggunakan apa-apa pin. Okey. Oh, ikat-ikat je. Yes. Nampak tak ada di rumah? Okey. Maaf Elia, saya nak bertanya. Okey. Okey.
jenis fabrik yang macam mana yang sesuai untuk digayakan penggunaan turban? Pemilihan Pemilihan fabric actually untuk pemilihan fabric saya lebih suka gunakan fabric yang mengikut cuaca yang ada di negara kita, dan saya tidak terlalu memilih untuk menggunakan fabric. Fabric itu actually kita ikut keselesaan cuaca dan bukannya keselesaan kepala kita, sebab itulah teknik pemotongan. Sebab yang saya gunakan teknik ni adalah potongan slanting, dan kain yang saya gunakan adalah jenis organza lace, dan actually kain ni keras. Kain keras dia sangat sesuai untuk digunakan sebab dia lebih senang untuk dibentukkan kelopak-kelopak bunga tu kan. Faham? Macam ni. Elia boleh buat tak? Tanya Elia guys. Yang ini saya buat macam ni je lah. Oh, macam tu je? Sebab kalau yang macam lain, macam yang saya buat ni, yang ni, macam ni. Dan seperti yang Elia pakai sekarang. Yang ni different type of material lah kan? Ya. Yang boleh diubah menjadi bunga, boleh diubah menjadi ribbon. Yang macam Elia ni ala-ala topi. Kalau yang nak polos tu, kalau yang nak kosong tak nak beribbon, ada jenis orang yang macam cantik ke beribbon. Tak apa, you boleh pusingkan lagi. Pusingkan ni ke belakang pergi ke dan belakang. ke depan. Ya, yes, ke depan. Okay. Tadi Andi ni ada tanya Elia dapat buat ke? Nak Elia buat? Nak buat. Nak try. Cuba. Okey, Elia cuba ya. Gitu. Okey, masa Elia buat ni, Elia tanya soalan lah. Okey, ada tak Andi ni rasa nak buat macam satu label untuk produk sendiri, turban? Andi ni turban, gitu. InsyaAllah kalau diberi peluang, kalau ada rezeki, saya akan buat. Sebab waktu ni saya cuma fokus kepada tempahan yang sedia ada. Sebab kalau saya nak buat turban pun, saya kena fokus dengan turban saja. Jadi sebabkan selama ni saya hanya mengambil tempahan daripada customer-customer, dan insyaAllah kalau ada rezeki lah, memang saya ingin membuat turban sendiri. Bukan macam membuat turban untuk masa akan datang lah. Ni turban ke apa ni? Turban ke apa ini ni? Memang turban juga. Tapi ini ala-ala. Ala-ala apa? Saya nak tanya satu lagi soalan. Jenis muka yang macam mana sesuai untuk penggunaan turban? Untuk jenis muka, actually turban trendy, dia tidak kita tidak perlu fikirkan keadaan fizikal kita. Actually kadang-kadang untuk fashion adalah bebas. Fashion adalah meluas, dan fashion merupakan macam kita boleh mengenali seseorang itu dengan fashion, tingkah laku seseorang, personality seorang pun kita boleh kenali dengan fashion. Dan tidak kemungkinan besar fashion itu memperkenalkan sesuatu budaya ataupun masyarakat. Dan sekaligus kadang-kadang fashion juga, Elia, boleh memberi impak yang besar terhadap politik, sosial dan ekonomi sesebuah negara. Sebab orang yang berpolitik pun suka berfashion. Betul. Daripada segi ekonomi, fashion boleh mendatangkan hasil daripada segi ekonomi. Dan turban pun boleh mendatangkan hasil. Dan rekaan ini saya sasarkan kepada pengikut-pengikut saya di Facebook. Di Facebook terutamanya kan. Dia orang sering bertanya macam nak belajar jahitan dengan saya. Jadi saya fokuskan turban ini supaya dia orang boleh buat sendiri di rumah. Sebab simple dan ringkas. Tengok apa yang dia buat. Adakah ini trend terbaru? Okey, insyaAllah. Ikut keselesaan sendiri. Sebab Elia memang jarang nak pakai turban. Kalau bila appear dalam hias sahaja, Elia akan menggayakan turban lah. Okey, setahu Elia lah, Andi ni pernah buat rekaan untuk artis gitu. Dan apakah pencapaian yang paling rasanya puas hati setakat ini? Okey, selain daripada artis, saya juga turut jenama Andini. Actually, saya mempunyai 2 jenama, iaitu Simply Andini untuk wanita dan Simply Adina untuk lelaki. Dan pencapaian yang amat membanggakan untuk saya adalah saya telah memenangi Best Designer untuk peringkat Malaysia di Kuala Lumpur, iaitu National Costume, dan seterusnya di
di Sarawak lah. Contohnya sibuk untuk Miss Puteri Belia pun saya mendapat best designer juga. Selain daripada itu, jenama Simply Adina itu lelaki sering digunakan oleh Mr. Contohnya Mr. Tourism World yang mewakili Malaysia ke luar negara. Dan alhamdulillah sepanjang saya berkecimpung dalam bidang ini, saya mendapat tempahan daripada selain daripada Sabah dan Sarawak, saya dapat tempahan daripada Singapura, Brunei, Jerman dan Kanada. Bagaimana mereka kontak dengan Andini yang daripada luar negara tu? Bagaimana? Actually saya menggunakan saluran media massa itu Facebook untuk saya memperketengahkan kerjaya saya sebagai seorang tukang jahit. Di dalam Facebook saya bukan membuat macam colete-colete kosong kata orang kan, tapi saya lebih suka memfokuskan diri saya membuat live, memotong, menjahit dan apabila contohnya apabila rekaan tu dah siap, saya memang tak sabar-sabar nak post ke dalam Facebook supaya orang boleh tengok apa hasil yang dibuat oleh dalam Andini. tu saya letak Simply Andini, contohnya Simply Andini, Simply Andina, saya letak nombor telefon saya dan alhamdulillah majoriti ada customer yang saya ada pada hari ini adalah daripada Facebook. Tapi kan tak takut ke daripada luar negara tu? Tak, mula-mula ada rasa was-was sikit. Kan? Then dia orang cakap dia orang nak bank in menggunakan Western Union. Kalau tak silap Western Union. Dan bila saya tengok betul dia orang tu, alhamdulillah yang barang yang saya post di sana pun sampai dan dia orang pun ada yang puas hati dan tempahan tu berlanjutan selama 2 tahun lah. Tapi taklah setiap bulan sebab dia orang macam ada contohnya setiap 3 bulan, setiap 3 bulan macam tu. Faham. Wow, jauh perjalanan Andini ni sebenarnya. Kita boleh tahu. Dan anda di rumah pun mungkin macam, wah baru tahu. Lepas ni nak tanya lebih lanjut, bolehlah pergi ke media sosial Andini nak tengok dia jahit. Andini by Demand Tailor. Gitu. Facebook Andini by Demand Tailor. Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan kita pada hari ini untuk topik penggayaan turban. Bagi anda di rumah yang nak tahu lebih lanjut, boleh berikan cadangan ataupun komen dekat email kami di wanita@tvstv.my. Sebarang hari ini apa yang Ina dapatkan ilmu ataupun info yang baru yang mungkin baru tahu hari ini? Bagi saya turban lebih selesa daripada lebih selesa, senang dan mudah seperti yang Tidak Ina pakai sekarang lah. Saya first time pakai ni. Selesa tak? Selesa. Lepas ini nak pakai tak macam ni? InsyaAllah. InsyaAllah kan. Boleh pakai raya ni. Boleh. Dan daripada Andini pula, apakah kata-kata kepada penonton di rumah? Okey, kata-kata kepada penonton di rumah dan juga pengikut-pengikut di Facebook saya. Terima kasih atas sokongan anda semua dan kepada customer-customer Andini by Demand Tailor, terima kasih sebab sering kali memberi peluang untuk saya untuk terus berkarya, mencipta mereka pakaian anda dan alhamdulillah terima kasih banyak-banyak sebab memberi saya peluang lah. Gitu. Okey guys, kita dah sampai di penghujungnya. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Dan terima kasih kepada Ina dan Andini. Kita jumpa lagi dalam Hias.